Selamat pagi dan salam sejahtera yang dimuliakan Tuan Pengerusi Majlis, barisan hakim yang dihormati dan rakan-rakan yang saya sayangi. Pada hari ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Seikat Kaca Panjang Tanda Ingatan. Kawan-kawan, di sebuah ceruk pedalaman desa daerah kecil Selangau, tinggallah Jana bersama-sama ayahnya yang sudah berusia. Ibunya pula telah lama meninggal dunia. Mereka tinggal di sebuah rumah usang yang diperbuat daripada kayu-kayu yang dicari oleh mereka berdua di hutan belantara. Selain itu, bapaknya juga turut menanam sayur-sayuran, biarpun keluasannya cuma sekangkang kerang. Di sekolah, Jana seorang murid yang sangat aktif dan bijak dalam pelajaran. Jana sering menjadi perhatian pada guru-guru di sekolah tersebut, termasuklah seorang guru yang bernama Cikgu Mazlan. Cikgu Mazlan yang tahu latar belakang kehidupan Jana sering menjadi tempat untuk Jana berkongsi masalah sekiranya Jana tidak faham sesuatu berkaitan mata pelajaran di dalam kelas. Kawan-kawan nak tahu cerita selanjutnya? Begini ceritanya. Pada suatu hari, bapa Janang telah jatuh sakit. Janang merasa sangat sedih dan tidak hadir ke sekolah. Janang hanya duduk di rumah untuk menjaga ayahnya dan bekerja untuk mencari wang. Cikgu Mazlan tidak mahu Janang ketinggalan dalam pelajaran. Aku mesti melakukan sesuatu. Kalau tidak, mesti Jana akan gagal dalam UPSR, kata Cikgu Mazlan dengan penuh kerisauan. Setelah tamat sesi persekolahan, Cikgu Mazlan meminjam sebuah basikal milik penduduk rumah panjang di situ. Perjalanan ke rumah Jana tidak boleh dilalui oleh kereta kerana jalannya sempit dan banyak duri-duri pokok. Sepanjang perjalanan ke sana, Cikgu Mazlan menangis bersendirian, berasa sangat terkesan dengan kesusahan yang terpaksa dilalui oleh Jana. Jalan inilah yang dilalui oleh Jana setiap hari untuk ke sekolah dengan hanya berjalan kaki. Setibanya Cikgu Mazlan berada di rumah Jana, Cikgu Mazlan meminta izin untuk masuk dan mendapati hanya bapa Jana sahaja yang ada di rumah usang tersebut. Cikgu Mazlan duduk bersila di atas lantai yang beralas tiga mengkuang yang telah lusuh. Cikgu Mazlan mendapati rumah Jana tidak mempunyai bilik, hanya ruang segi 4 tepat yang lebih kecil daripada keluasan sebuah bilik darjah. Matanya meliar mencari kelibat Jana yang tidak kelihatan. Keadaan bapa Jana yang sakit begitu amat mengusahkan hati Cikgu Mazlan. Menurut bapa Jana, mereka tidak mempunyai wang untuk membeli ubat. Ubat yang dibekal dari klinik desa tersebut sudah lama habis dan tidak mencukupi untuk merawat bapa Jana. Tidak lama kemudian, Jana pun pulang dan mendapati Cikgu Mazlan berada di rumahnya. Jana tertunduk diam sahaja selepas bersalaman dengan Cikgu Mazlan. Ternyata Jana tidak pergi ke sekolah kerana bekerja untuk mencari wang dan menjaga ayahnya. Cikgu Mazlan sangat sedih dan tidak mengetahui musibah yang dihadapi oleh muridnya Jana. Cikgu Mazlan menyuruh Jana pergi ke sekolah semula seperti biasa dan menasihati Jana bahawa kesusahan yang dihadapi bukan alasan untuk tidak hadir ke sekolah. Jana merasa sangat tersentuh dan berjanji akan pergi ke sekolah semula seperti biasa. Kawan-kawan, selepas itu, Cikgu Mazlan berjanji akan membantu membayari rawatan bapa Jana dengan satu syarat. Jana mesti pergi ke sekolah semula seperti biasa. Cikgu Mazlan turut menghadiahkan sebuah basikal untuk memudahkan Jana berulang-alik dari sekolah. Sejak itu, Jana tidak lagi risau akan kesihatan ayahnya kerana kesihatan ayahnya semakin beransur baik dan Jana bersungguh-sungguh untuk belajar kerana hanya tinggal sebulan saja lagi dia akan menutupi peperiksaan UPSR. Jana sering berjumpa dengan guru-guru subjek lain sekiranya dia tidak faham
Banyak juga topik yang perlu dipelajari oleh Jana, memandangkan berhari-hari Jana tidak hadir ke sekolah. Beberapa bulan berlalu, keputusan UPSR diumumkan. Jana telah dinobatkan sebagai pelajar terbaik pada tahun tersebut. Jana sangat gembira dan terus mencari Cikgu Mazlan untuk mengucapkan terima kasih. Hati siapa yang tidak gembira apabila usaha yang bersungguh-sungguh membuahkan hasil yang kita impikan. Keesokan harinya, Cikgu Mazlan mendapati terdapat seikat kaca panjang di atas mejanya. Terdapat nota kecil yang turut diselipkan pada celahan kaca panjang tersebut. Terima kasih Cikgu Mazlan kerana menasihatkan saya. Begitulah bunyi ucapan ringkas yang tertulis di atas kertas tersebut. Cikgu Mazlan tersenyum bersendirian dan mengharapkan kejayaan akan terus menjadi milik Jana buat selama-lamanya. Begitulah kawan-kawan, setiap kesusahan yang dihadapi dengan ketabahan, pasti akan ada kejayaan di sebaliknya. Kita janganlah mudah putus asa sebelum berjuang kerana kejayaan terbesar keupayaan kita untuk bangkit daripada kegagalan. Semoga saya, anda dan kita semua mengambil iktibar dalam cerita yang saya sampaikan ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sebelum berpisah, terimalah serangkap pantun daripada saya. Pohon petai, pohon cemara, bawa berdagang ke pinggir pekat. Andai tersasul, madah bicara, salah silap, minta dimaafkan. Sekian, terima kasih. Penglipu Lara mengundur diri.